Seperti yang telah kita ketahui, Malaysia merupakan negara yang terkenal kerana terdiri daripada masyarakat yang berbilang kaum, budaya dan agama. Antaranya termasuklah kaum Melayu, Cina dan India. Terdapat juga berbagai etnik, terutamanya di Sabah dan di Sarawak. Populasi penduduk di Malaysia meningkat dari tahun ke tahun, menjadi bukti bahawa politik amatlah penting bagi menjamin keamanan dan kesejahteraan hidup masyarakat. Rasulullah SAW bersabda, "Adalah Bani Israel, mereka dipimpin urusannya oleh para nabi. Ketika seorang nabi wafat, nabi yang lain datang menggantinya. Tidak akan ada nabi setelahku, sebaliknya akan ada ramai para khalifah." Objektif kajian kami ialah yang pertama, mengetahui definisi politik perkauman agar dapat menghasilkan kajian yang tepat. Yang kedua, memahami faktor-faktor berlakunya politik perkauman di Malaysia yang boleh merosakkan perpaduan negara. Yang ketiga, membincangkan kesan politik perkauman terhadap perpaduan negara. Yang terakhir iaitu yang keempat, membahaskan langkah-langkah menangani politik perkauman daripada merosakkan perpaduan negara. Definisi politik perkauman: sebagai negara yang berbilang kaum yang menyebabkan wujudnya perbezaan antara masyarakat dari segi bahasa, gaya hidup maupun politik. Isu-isu perkauman ini bermaksud isu-isu yang melibatkan hubungan antara kaum dalam pelbagai aspek seperti agama, bahasa, sosial dan lain-lain. Dalam konteks lain, isu-isu sensitif membawa erti isu-isu yang melibatkan perkara sensitif dalam kalangan masyarakat Malaysia seperti hak keistimewaan orang Melayu, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan banyak lagi. Isu perkauman ini sering berlaku dalam masyarakat seperti kehidupan kejiranan hingga ke isu politik yang disebabkan oleh sikap sesetengah pihak yang mempunyai sikap mementingkan diri sendiri, tidak tolak ansur dan sebagainya. Kesemua elemen negatif ini akan memberi impak negatif terhadap negara kita seperti menjejaskan perpaduan kaum, menghilangkan kesedaran masyarakat akan kepentingan perpaduan kaum dan banyak lagi. Kemajuan negara juga turut dipengaruhi jika perkara ini semakin berleluasa. Oleh itu, banyak inisiatif yang harus dilakukan oleh pelbagai pihak untuk membendung masalah perkauman ini. Jika setiap pihak mengambil tempat untuk membendung isu ini, pasti akan berguna untuk mengekalkan perpaduan kaum. Faktor berlakunya politik perkauman antaranya termasuklah pemusuhan antara kaum, sikap gila kuasa antara pemimpin, kurang penerapan dan insaniah, dan akhir sekali perkauman atau rasisme. Kesan politik perkauman. Yang pertama, keamanan dan keselamatan negara tergugat. Hal ini kerana apabila pertelitikan etnik dan politik meningkat, ia boleh menggalakkan perpecahan dan ketegangan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak ekstremis dan penjenayah. Ancaman serius seperti konflik bersenjata, pemberontakan atau terorisme boleh timbul sebagai hasil politik perkauman yang tidak terkawal. Kesan yang kedua, ekonomi negara merosot dan tidak berkembang. Ini kerana ianya dapat menimbulkan ketidakpastian dalam kalangan pelabur. Pelabur asing mungkin ragu-ragu untuk melabur dalam negara yang banyak konflik perkauman kerana risikonya yang lebih tinggi. Ini dapat menghalang arus masuk modal asing yang penting untuk pertumbuhan ekonomi. Kesan yang ketiga, negara dipandang hina oleh masyarakat antarabangsa. Konflik perkauman yang berlarutan seringkali menimbulkan kekerasan dan krisis kemanusiaan. Berita-berita tentang politik perkauman dan kekejaman yang dilaporkan di media massa dapat mencemari imej negara dan menimbulkan kecaman dan kebencian di peringkat antarabangsa. Masyarakat antarabangsa mungkin melihat negara tersebut sebagai tidak stabil, tidak beradab atau tidak mampu menjaga keamanan dan kestabilan dalam masyarakatnya. Konflik perkauman dan ketidakstabilan politik dapat memberikan kesan negatif terhadap imej negara sebagai entiti yang harmoni, toleran dan stabil. Negara yang dilihat sebagai tidak mampu mengurus pertikaian perkauman dengan baik mungkin kehilangan keyakinan dan hormat dari masyarakat antarabangsa. Langkah-langkah menangani politik perkauman. Yang pertama, menganjurkan program kesedaran tentang kepentingan perpaduan bagi semua lapisan masyarakat. Yang kedua, bergaul mesra sesama masyarakat tanpa mengira bangsa dan agama. Yang ketiga, melibatkan diri dalam aktiviti sosial seperti gotong royong
dan rumah terbuka bagi mengukuhkan lagi semangat perpaduan. Metodologi kajian ini melibatkan penggunaan kaedah analisis teori dan sistematik dalam mengumpulkan maklumat. Ia terdiri daripada analisis teoritis mengenai kaedah dan prinsip yang relevan dengan pengetahuan. Pendekatan kajian ini menggabungkan elemen kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan pelbagai sumber termasuk internet dan bahan bacaan. Kualitatif melibatkan maklumat atau data yang bersifat kualitatif yang diperoleh melalui pemerhatian analisis dokumen dan kaedah lain untuk mendapatkan data yang terperinci. Melayari internet, memanfaatkan platform internet untuk mengumpulkan dan merujuk sumber bagi kajian dan merujuk bahan yang relevan untuk mendapatkan maklumat. Pembacaan jurnal menggunakan sumber jurnal sebagai rujukan utama, memilih beberapa jurnal untuk mendapatkan maklumat mengenai isu kajian. Sesuai dengan metodologi yang telah kami gunakan dalam penghasilan kajian ini, kami telah membuat soal selidik melalui pautan Google Form dan berikut merupakan analisis dapatan kami. Berdasarkan catatan yang telah tertera di sebelah, seramai 55 orang responden telah mengisi soal selidik kami. 58.2% daripadanya adalah lelaki, manakala yang selebihnya adalah perempuan. Sebagai majoriti responden yang telah menjawab soal selidik kami adalah dari kumpulan umur 19 hingga 25 tahun dengan perotusan sebanyak 65.5%. Manakala kumpulan minoriti yang telah menjawab soal selidik kami adalah dari kumpulan 15 hingga 18 tahun dengan perotusan sebanyak 54%. Responden daripada golongan ini dikatakan amat perlu diberi perhatian kerana pada usia mereka kini, mereka mampu memberi impak besar kepada politik pada masa hadapan. Hal ini demikian kerana pihak kerajaan telah mula mewajibkan warga Malaysia yang berumur 18 hingga ke atas untuk mengundi. Dalam keadaan mereka yang memiliki sedikit pengetahuan terhadap situasi politik negara, mereka mudah dipengaruhi oleh media yang mungkin mengandungi unsur-unsur negatif seperti contohnya isu perkauman. Seterusnya, 28.5 responden terdiri daripada golongan yang berumur 30 hingga 39 tahun dan golongan yang berumur 40 tahun ke atas. Golongan kumpulan umur ini mempunyai fikiran yang lebih matang daripada golongan muda. Tambahan pula, mereka telah terdedah dengan keadaan politik di Malaysia sejak sekian lama. Berikut adalah antara soalan yang telah kami tujukan. Antaranya ialah apakah yang akan berlaku sekiranya isu ini berlaku secara berterusan. Majoriti responden berpendapat bahawa negara kita tidak akan aman dan damai. Seterusnya, apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk mencegah kerosaknya perpaduan kaum? Majoriti responden bersepakat untuk memilih bergaul dan tambah kenalan tanpa mengira bangsa dan agama. Dan akhir sekali, apakah faktor utama berlakunya politik perkauman? Majoriti responden berpendapat ia berpunca daripada sikap gila kuasa antara pemimpin. Kesimpulannya, semua pihak perlu berganding bahu dalam membantras isu politik perkauman untuk menjaga perpaduan negara. Dampak negatif dari isu ini akan dirasakan oleh semua pihak tanpa mengira bangsa dan kaum, termasuk penurunan ekonomi negara dan kehidupan masyarakat yang sulit. Oleh itu, langkah-langkah perlu diambil seperti menerapkan nilai-nilai perpaduan dalam pendidikan dan menjaga hubungan etnik dengan memperhatikan nilai-nilai Islam seperti saling mengenal, mengunjungi, menghormati, berdamai dan bekerjasama. Dengan menangani isu politik kauman ini, diharapkan pentadbiran negara dapat berfungsi dengan baik dan masyarakat hidup dalam keadaan aman sejahtera.